لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين، من حضرات والدينا والأمهاتنا والأجدادنا جداتنا لمشائخنا والمعلمين ولأساتذتنا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واسعا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا يسر ولا تعسر. ربنا تمم بالخير. أما بعد، نوينا التعليم وتعلم لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. Hadis rawahu Ibnu Majah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, sahabat-sahabat, rakan-rakan dan sekalian para pencinta ilmu yang dirahmati Allah SWT, alhan wa sahlan. Salam pertemuan kita pada petang ini dalam satu majlis ilmu yang dibawakan khas daripada rakan-rakan saya di
UiTM. Terima kasih di atas program kita, penganjuran program kita pada petang ini. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Ta'ala, dilindungi Allah SWT, kita dipermudahkan segala urusan kita. Dan sepanjang majlis ini mudah-mudahan Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Allah melimpahkan ketenangan di dalam hati dan jiwa kita. Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Dan Allah membukakan pintu hati kita untuk kita memahami apa yang kita akan bincangkan sama-sama petang ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Saya bersiaran daripada rumah saya, di rumah saja, di page Ustaz Amal. Terima kasih sama-sama pada petang ini. Pada rakan-rakan yang mengucapkan salam, Waalaikumsalam. Saya ucapkan dan pada rakan saya, moderator saya, Saudara Zulfadli, terima kasih menganjurkan program ini. Dan sekira kini ada mungkin ada yang sedang di rumah, di office. Saya tak tahulah berapa ramai yang ada di office, masih lagi dalam suasana PKP kita. Dan saya dimaklumkan kami di Sarjana Utama juga dalam suasana ada kawasan yang dah red zone. Jadi mudah-mudahan Allah SWT, kita tak tahu hikmah apa yang ada di dalam ujian dan dugaan kita ini. Sudah tentu ada hikmah-hikmahnya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang melihat dengan mata hatinya. Ada hikmah-hikmah yang tersurat, yang tersirat di dalam dugaan Allah SWT. Apapun majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah kita akan jalankan, kita akan langsungkan. Kita memohon pertolongan Allah, inayah Allah Ta'ala untuk kita bersama di dalam majlis kita ini membicarakan daripada ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ahlan wa sahlan sekali lagi pada rakan-rakan semua yang bersama pada petang ini. Alhamdulillah. Dan selawat dan salam kita lanjutkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selawat dan salam kepada baginda ini adalah salah satu daripada jalan kita memperolehi rahmat, keampunan Allah SWT. Jadi banyakkanlah, supaya kita banyakkan berselawat, satu amalan yang sangat agung dalam lebih-lebih lagi dalam konteks kita di akhir zaman ini, untuk keselamatan. Kita banyakkanlah berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kita tak tahu lagi dugaan-dugaan, cabaran-cabaran yang begitu besar yang ada kepada kita di akhir zaman ini. Jadi pentinglah kita ada kekuatan dalaman kita. Salah satu daripada kekuatan dalaman kita dalam bentuk zikrullah itu adalah selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah sentiasa harumkan bibir kita, lidah kita untuk memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi waalaikumsalam pada semua rakan-rakan yang bersama pada petang ini. Terima kasih pada keberadaan kita dan juga mengambil bahagian kita bersama-sama pada petang ini. Terima kasih. Dan sebelum kita terus kepada satu tajuk yang telah pun diwar-warkan, tajuk berkenaan dengan andai kamu tidak lihat, wahai kawan, andai kamu tidak lihat saya di syurga, andai saya di neraka, maka carilah saya, ataupun carilah dan hubungilah ataupun dapatkan saya, bawalah saya ke syurga Allah SWT. Mungkin itu satu perkara yang kita semua maklumi, dan ada rakan saya, anak anda saya, Ustaz Malik, pun ada buat lirik, ada nyanyikan lagu inilah, tentang lagu, tajuk berkenaan tajuk perbincangan kita pada petang ini. Apakah kewajaran perbincangan tajuk kita itu, kita akan bincangkan sama-sama. Wajar atau tidak wajar kita bincangkan tajuk ini, dan apakah di sebalik tajuk itu. Baik, sebelum itu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membawa kita kepada pemahaman, penjelasan tentang apa yang kita sedang lalui sekarang ini. Satu hadis akhir zaman, dalam satu hadis riwayat daripada Imam Ibn Majah, Nabi bersabda, lam tadhharil fahishah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha. Tidak zahir, tidak berlaku fahishah pada satu kaum. Fahishah ni dosa lah, dosa-dosa besar yang ada kaitan dengan dosa-dosa zina, dosa-dosa seksual, liwat, lesbian dan sebagainya. Tidak zahir perbuatan fahishah ni, dosa-dosa yang dikaitkan dengan dosa-dosa seksual ini pada satu kaum,
kemudian dia dilakukan pula secara terang-terangan. Ini adalah hadis Nabi sebut 1500 tahun yang silam ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak zahir satu fahisyah, dosa yang berkaitan dengan dosa seksual tadi, dan pada satu kaum, kemudian dia menjadi terang ya, dilakukan secara terang-terangan, berleluasa perkara itu. Melainkan Nabi kata apa? Illa fasha fihimut ta'un, melainkan akan tersebarlah di kalangan mereka ataupun ke atas mereka penyakit wabak ta'un. Ya, ta'un tu satu hukuman Allah Ta'ala yang Allah datangkan kerana tersebarnya perbuatan zina ataupun perbuatan dosa-dosa fahsyak tadi ni. Allah datangkan ta'un. Tapi dengar lagi, wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, dan juga Allah Ta'ala timpakan kepada mereka, Allah Ta'ala ni tebarkan ataupun sebarkan di kalangan mereka penyakit-penyakit yang tidak pernah menimpa kepada generasi sebelum mereka. Masya Allah, tabarakallah. Hadis sahih riwayat daripada Imam Ibn Majah. Masya Allah. Ya, apa yang berlaku pada kita sekarang ni, ya betul, kita melihat dia sebagai satu dugaan yang berlaku di seluruh dunia. Tetapi apa kata kita melihat daripada kacamata keimanan? Kita melihat daripada sudut pandang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang beriman. Ya, kita melihat apakah yang perkara berlaku di depan kita ni selain daripada sudut fiqahnya. Ya, kita ada bagaimana keadaan hukum hakam fiqah yang keluar ya, dalam keadaan kita diuji dengan wabak ini. Namun kita harus juga melihat daripada sudut bagaimana apakah kaitan perkara ini dengan diri kita ni. Masya Allah, Nabi kata ini bila mana bersebarnya ataupun tersebarnya perbuatan fahsyak. Saya ulang sekali lagi, dosa-dosa yang berkaitan dengan seksual, hingga berlakunya anak-anak luar nikah, yang anak-anak zina yang telah berjumlah dengan jumlah yang banyak. Ada yang dibuang, ada yang dibunuh, ada yang dihidup, dibela dan sebagainya. Tidak salah pada mereka tadi, tapi nak bagi tahu perbuatan zina itu dah berleluasa. Telah pun berlaku secara terang-terangan, berleluasa. Tidak ada usaha yang kuat untuk kita lakukan nahi mungkar, mencegah dia. Maka dia berlaku ya. Maka kita melihat daripada sudut ini, sebagai hamba Allah, kita mengaku kita banyak silap, kita ada banyak salah. Kita banyak silap, ada banyak salah dalam hal ini, dosa kita banyak, dan kita tahu kita kait orang beriman ni, satu-satu musibah tu tidak lain dan tidak bukan adalah daripada kerana dosa-dosa kita. Allah nak kafarahkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itulah yang menjadi puncanya Allah turunkan ya, yang disebutkan dalam hadis ni ta'un. Andai tidak ta'un pun Nabi kata wal auja', penyakit-penyakit yang tidak ada sebelumnya. Masya-Allah, tabarakallah. Sangat mengisafkan kita. Nabi SAW sudah ingatkan kita hal ini 1500 tahun yang silam. Jadi kita haruslah memberikan perhatian kepada apa yang Nabi ucapkan ini. Maka apa jalan dia untuk kita dilepaskan daripada wabak, daripada balak ini? Maka itulah jalan dia. Kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu dah lepas dah. Sekarang ni macam mana kita nak Allah Taala angkat daripada kita? Semoga menjelang Ramadan Allah Ta'ala ni bagi kita berpuasa pada tahun ini. Anda dikurniakan lagi usia kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan Ramadan kita ni Ramadan yang penuh dengan kegembiraan dan kesyukuran. Jadi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sungguh-sungguh. Kalau kata dalam bab sembahyang minta hujan pun, sembahyang sunat istisqa. Bila lama tak turun hujan, maka dia ada khutbah dia, sembahyang istisqa tu. Antaranya umat disuruh banyak bertaubat kepada Allah, banyak minta ampun kepada Allah. Semayang di halaman, di lapangan yang luas ya, dan minta ampun kepada Allah. Khutbah tu suruh sama-sama minta ampun, menangis-nangis. Sebab apa? Hujan tak turun tu ada kaitan dengan dosa-dosa kita. Jadi kenapa kita tidak melihat hal yang sama ya? Allah tak angkat lagi daripada kita ni, bahkan jumlah dia bertambah-tambah ketika ini ya. Maka kita jangan melihat sekadar satu fenomena. Sebagai orang yang beriman, kita hendaklah melihat daripada kacamata keimanan. Apa yang Nabi sebut, yang kita baca tadi, antara hadis berkenaan dengan apa yang sedang kita lalui ini. Maka jalan keluar kita, solusi kita adalah kita minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah.
Kita menangis sungguh-sungguh di atas dosa-dosa kita. Betul lah yang berjuang, yang berkorban apa semua, itu semua Allah bagi pahala kepada kita. Yang mati Allah bagi pahala kesyahidan mudah-mudahan ya. Kemudian yang belum kena, kita jaga SOP. Itu semua betul. Kita tidak nafikan itu berkenaan dengan SOP apa semua tu, kita ambil tindakan, kita ambil semua sikap yang betul tentang hal tersebut, hukum fiqh dia dan sebagainya. Tetapi dalam konteks yang kita sedang katakan tadi, sudut kejiwaannya, rohaninya, kita sama-sama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu mukadimah kita tadi ya, tentang apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Imam Ibn Majah tentang musibah yang menimpa kita. Dan dia ada dua perkara ya. Kalau kata dia musibah ni tanda Allah bagi dengan kasih. Ya, dia semua kena, tetapi ada yang Allah Ta'ala bagi atas nama musibah. Ya, sudah tentu pada hamba-hamba yang beriman. Kalau dia atas nama musibah, maka apa yang berlaku ni menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun kalau dia datang atas makna uqubah, kalau dia datang perkara yang sedang berlaku pada kita ni, dugaan ini dia datang dalam atas makna uqubah, iaitu hukuman daripada Allah, maka seorang tadi ni akan semakin jauh daripada Allah. Dia bukan dapat tak jadi turning point dia untuk dia mendekati diri kepada Allah. Dia makin jauh, dia makin lalai, dia makin meninggalkan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kita harus lihat sama ada ya musibah ataupun uqubah ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri kita dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Baik, itu kita sebagai permulaan perbincangan kita pada petang ini. Masa sangat mencemburui kita. Jadi pada petang ini, tajuk yang kita dah pilih sama-sama iaitu andai aku di neraka, maka kita kata kepada tajuk kita hari ini, carilah saya ataupun ketemuilah saya, dapatkanlah saya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ya. Apakah kewajaran tajuk ini ya? Baik, semua yang dirahmati Allah SWT, tajuk ini bukanlah mengajak kita ni semua jom masuk neraka. Ya, jomlah kita masuk neraka semua. Nanti adalah kawan-kawan cari kita. Bukanlah dia menggalakkan. Tajuk ini bukanlah menggalakkan kita ni tak apalah masuk neraka lah, nanti ada kawan-kawan pergi cari. Bukan begitu. Neraka Allah Ta'ala ni jangan siapa-siapa mengimpikan. Ya. Walaupun dia teruk macam mana pun, yang dikatakan azabin nar ini ya, macam mana diri dia ni dia rasa dia teruk macam mana pun, jahat dia macam mana pun, janganlah dia mengimpikan neraka ni. Walaupun sesaat, ya, walaupun seketika, janganlah seseorang ni nak sangat juga nak masuk tu. Dia kata muka macam aku ni neraka dulu. Jangan kita kata macam tu. Nabi suruh kita doa minta syurga. Dan berusahalah ke jalan syurga itu, lakukan amalan-amalan itu. Maknanya jangan pernah menginginkan, sebab azab yang sangat dahsyat daripada apa yang kita dapat atas dunia ni, azab neraka tu lagi dahsyat. Macam mana seorang boleh menginginkan hal, walhal Allah Ta'ala sendiri katakan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada siksa api neraka. Allah suruh kita ni buat sesuatu supaya kita selamat, terpelihara. Maknanya peluang kehidupan kita yang ada ni, tak tahu sisa dia berapa banyak lagi ni, kena ambil sungguh-sungguh peluang ni. Nabi kata antara jalan untuk kita bentengkan diri kita pada neraka tu bersedekah. Banyaklah bersedekah, Nabi kata. Ittaqun nar, Nabi kata. Bentinglah diri kalian daripada siksa neraka, walaupun sekadar bersedekah dengan sebelah isi kurma. Maknanya Nabi bersungguh-sungguh nak kita ni usaha buat sesuatu untuk selamatkan diri kita daripada siksa api neraka Allah. Yang jadi ayah, yang jadi suami, berjuanglah, bertanggungjawablah supaya apa? Allah jaga diri dia, bukan takat diri dia, isteri dia, anak-anak dia daripada siksa api neraka Allah. Sebab azab api neraka Allah ni bukan benda yang kita boleh buat main-main, benda boleh kita suka-suka, boleh buat lawak-lawak. Bayangkan Nabi kata siksa neraka yang paling ringan, Nabi kata apa? Ya, siksa neraka yang paling ringan, tapi orang yang kena siksa paling ringan tu kata dialah yang paling teruk sekali. Masya Allah, tabarakallah. Iaitu batu
kerikil api neraka. Letak bawah kaki ni, letak bawah kaki kerikil kecil daripada api neraka, letak bawah tapak kaki, yang mana kerana kepanasannya batu api neraka tadi ni, Nabi kata menggelegak isi kepala ni, membuih-buih menggelegak dalam otak ni, panas batu sahaja. Masya Allah. Bagaimana kita kata tak apalah, masuklah sekejap. Jangan kita buat main-main cerita neraka. Na'udzubillah min zalik. Tu baru batu kecil dah menggelegak, belum siksa-siksa yang paling besar lagi. Siksa yang paling kecil pun dah tak tertanggung siksanya. Jadi tajuk kita bukanlah sebagai satu galakan, tak apalah saya masuk neraka, nanti kawan-kawan saya ada yang bagus-bagus, ada yang baik-baik, carilah saya. Jangan, bukan begitu maksud dia. Nabi pernah kata tentang buah zakum, makanan ahli neraka, buah zakum. Tak ada lah dekat dunia ni, dalam neraka. Buah zakum tu, lapar ahli neraka dia nak makan juga, dia makan. Tapi apa jadi, akan hancur luluhlah diri mereka. Nabi kata apa? Setitik sahaja air zakum tadi jatuh ke dunia ni, tak payah banyak, bukan sebiji lah. Titik air daripada berzakum jatuh ke dunia ni akan menghanguskan seluruh apa yang ada atas dunia ni. Allahu Akbar. Tu makanan ahli neraka. Bagaimana perut ahli neraka? Kalau bumi ni boleh hangus dengan satu titik buah zakum, bagaimana perut ahli neraka, yang mana buah zakum ini menjadi makanan dan santapan mereka. Air ada. Dalam surah Amma Yatasaalun, Allah Ta'ala kata mereka ni tak rasa sejuk di dalam dia, panas sentiasa. Azab tu dia punya panas, tak boleh nak rehat, tak boleh nak tidur, tak boleh nak pejam mata sikit pun, kerana tak ada rasa sejuk di dalam dia. Panas sentiasa yang digandakan daripada masa ke semasa. Dan mereka tidak ada minuman. Maknanya mereka ada minuman, tapi tidak ada minuman mereka ni, melainkan minuman mereka itu illa hamiman wa ghassaqah. Adalah minuman, tapi bukanlah minuman yang menghilangkan dahaga. Dan kita tengah-tengah hari ni kan, bancuh air lemon ke, bubuh 2-3 ketul air ke, memang Masya Allah, tabarakallah lah kan. Minum aiskrim ke kan. Tapi tak ada benda ni. Yang ada dalam neraka, air panas menggelegak. Itulah minuman ahli neraka. Dan juga air nanah, air bisa yang keluar daripada tubuh ahli neraka. Yang itulah minuman ahli neraka. Masya Allah. Jadi siapakah yang menginginkan untuk berada di dalam syurga, dalam neraka tadi? Maka kita semua, dia seorang beriman yang waras fikiran mereka, kita tak mau singgah sebentar pun. Sebab tu ada satu doa, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga tanpa kami didahulukan ke neraka. Macam tu. Sebab ada juga orang yang masuk ke dalam neraka, syurga, masuk ke dalam syurga setelah mana dia masuk ke dalam syurga. Memang ada macam tu. Kita mungkin duk kata lagi, saya lah kot tu masuk neraka dulu, lepas tu baru masuk syurga. Memanglah ada, Nabi kata. Ada orang yang ada iman ni walaupun sebesar biji sawi pun, iman sebesar zarrah pun, sebesar atom pun, Allah Ta'ala tak kekalkan dia dalam neraka, dia masuk syurga juga. Memang ada cerita macam tu, hadis cerita macam tu, kelebihan iman kepada Allah. Tapi nak bagi tahu, selagi kesempatan masih ada atas dunia ni, kita berbuat sesuatu, jangan pernah menginginkan untuk menjijakkan kaki di dalam neraka walaupun seketika. Sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, kalau Allah lalukan seketika sahaja, mungkin sesaat sahaja Allah lalukan bayangan neraka depan kita di atas dunia ni, Allah lalu sat je. Orang utara kata lalu sat, sekejap saja Allah lalu tu pun, kalau Allah buka hijab ni tengok neraka tu, dia kata apa? Nescaya kita akan menjerit hingga putus suara kita, dan kita akan solat sampai patah tulang belakang kita. Begitu dahsyatnya api neraka Allah tu. Tapi Allah tak bagi kita tengok dengan mata kita di atas dunia ni. Allah nak suruh kita beriman adanya neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mulakan perbincangan ini, perbualan ini, percakapan kita ini, nak beritahu cerita
supaya kalau kita tak ada di syurga esok, kita nak kawan kita cari itu, bukanlah itu galakan awal kita. Saranan awal kita kena berjuang habis-habisan, ya. Kita kena bersungguh-sungguh di baki usia kita ni, buat ada sesuatu sampai Allah pelihara kita semua, Allah selamatkan kita semua daripada api neraka Allah tu. Maknanya itu doa minta syurga Allah. Nabi suruh kita minta syurga Allah. Dan hadis Nabi kata sallallahu al-firdaus. Mintalah kepada Allah syurga firdaus. Minta. Walaupun syurga tu banyak pintu dia, banyak tingkat. Nabi suruh kita minta syurga firdaus juga. Yang tu yang disuruh. Ya. Barulah kita masuk pada apa yang nak kita katakan ini. Tentang bagaimana kalau seseorang tadi, ya, dia kalau dia tak nampak kawan dia, maka dia kata, ya, carilah aku. Kalau kamu tak nampak aku di dalam syurga, carilah aku di dalam api neraka ni. Yang ni tajuk begitu. Seandainya begitu. Bukan yang tu kita minta jadi permulaan kita, ya. Ini seandainya begitu. Sebenarnya tajuk kita ni dia berkaitan sebenarnya dengan apa? Dengan persahabatan. Ini yang dimaksudkan dengan faedah ataupun kelebihan apa? Kelebihan suhbatus salihin. Bersahabat dengan orang-orang soleh. Itu tajuk tu kita kena bezakan, ya. Kena fahamkan jelas apa yang kita bincang. Kalau tak nampak aku di syurga, carilah aku di neraka ini sebenarnya nak berkaitan dengan ucapan yang dinisbahkan kepada satu ulama salafus salih dulu, iaitu Imam Ibn al-Jauzi. Kata-kata ni, ya, dinisbahkan kepada Imam Ibn al-Jauzi dalam keadaan dia menangis. Dia kata apa? Jika kamu tidak menemui aku di syurga bersama kamu, maka tolonglah tanya kepada Allah tentang aku. Wahai Tuhan kami, si fulan sebab tu di dunia dulu dia selalu mengingatkan kami tentangmu, maka masukkanlah dia bersama kami ke dalam syurga. Ini dalam satu kata-kata yang menurutnya dinisbahkan kepada Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Dan dia nangis. Ini menunjukkan ketakwaan. Ucapan ini menunjukkan kepada ketakwaan, keimanan, dan bagaimana halusnya bahasa seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita tahu orang macam ni, orang-orang hebat macam ni, insya-Allah tempat mereka di dalam jannah Allah. Tapi bahasa mereka tu, ya, mereka melihat kepada kefakiran diri mereka di hadapan Allah. Bahasa-bahasa ini yang dipanggil bahasa-bahasa yang kekasih-kekasih Allah tabaraka wa taala ini. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi yang saya sebutkan tadi kaitan dengan suhbatus salihin, bersahabat dengan orang-orang soleh ini di antara anjuran agama, di antara wasiat Allah Ta'ala. Kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Di antara wasiat-wasiat Nabi SAW ni, kita ada satu amalan yang kita kena buat, iaitu namanya suhbatus salihin, bersahabat dengan orang-orang soleh. Yang mudah-mudahan kalau kita tak jadi orang soleh macam dia pun, ya, banyaklah kelebihan-kelebihan kerana suhbatus salihin ini. Macam mana rezeki kita sebut, ya, para sahabat yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, kan? Itu orang-orang yang Allah pilih jadi sahabat. Macam mana kita yang tak jadi sahabat ni, masya-Allah, kita dapat kelebihan juga. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak bersama dengan Nabi, tetapi kita dapat peluang, ya, satu amalan untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuruti akhlak dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ini cerita dia bagaimana seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kiamat, dia tanya dekat Nabi, Nabi kata, Nabi tanya balik dekat dia, apa yang kamu sediakan untuk hadapi hari kiamat tu? Sebab Nabi pun tak tahu kiamat bila jadi. Nabi tanya balik soalan dia, apa yang kamu sediakan untuk hadapi hari kiamat tadi? Maka kawan ni kata, saya tak ada lah apa sangat selain kita semayang, puasa apa semua, tapi yang saya sediakan, yang saya sediakan pada diri saya ni untuk hadapi kiamat tu, dia kata, saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi kata apa? Kalau demikian, ya, kamu bersama di akhirat nanti dengan siapa yang kamu cinta. Jadi semua yang dirahmati Allah SWT, ya, kita akan dibangkitkan di akhirat nanti bersama dengan siapa yang kita cinta. Ya, terawalnya, ya, kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibangkitkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ya,
dalam riwayat yang lain, walaupun kita tak sama, maknanya dihuraikan dalam syarah hadis tu, walaupun amalan kita tak sama dengan orang yang kita cinta tu, tapi barakah cinta kepada kekasih Allah, barakah cinta kepada orang-orang yang soleh ini akan menjadikan kita dibangkitkan bersama dengan mereka. Selagi mana kita tak mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan ya, mencintai kekasih-kekasih Allah. Al-mar'u, ya, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cinta. Anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cinta. Tengoklah siapa yang kita peduli, yang kita ambil berat dekat dia atas dunia ni, kan? Jadi selain daripada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga disarankan mencintai para salihin. Kerana apa? Dengan sebab itulah kita akan dibangkitkan bersama dengan mereka di yaumul qiyamah nanti. Walaupun amalan kita tak sama dengan mereka, akhlak kita tak sama dengan mereka, tapi kerana mencintai itu. Itu satu hal yang kita boleh sentuh juga dalam perbincangan kita di suhbatus salihin. Jadi bila ada kaitan dengan suhbatus salihin ini, masya-Allah tabarakallah, ya, apa yang dinisbahkan kalam daripada Imam Al-Jauzi tadi, kalau kamu tidak menemui aku di syurga bersama kamu, tolonglah tanya ya tentang diriku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tanyalah bagaimana keadaanku ya. Dia ni dulu duk ingatkan kami ya, tentang dirimu ya Allah, tentang agamamu ya Allah, tentang firmanmu ya Allah, tentang hadis Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Dia semayang dengan kami, dia puasa dengan kami, tapi kami tak nampak dia. Tolonglah, kata Imam Al-Jauzi dalam linangan air mata dia, carilah saya dan bawalah saya ke syurga bersamamu. Masya-Allah. Ini yang dikatakan kelebihan suhbah as-salihin. Yang banyak ya, dia punya kata-kata para ulama pun sebut tentang perkara ini ya. Imam Al-Jauzi tadi dia berkata hal dia bukan hanya sekadar-kadar satu perkataan diri dia, tetapi dia mengambil satu riwayat ya, dia bersandarkan kepada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhd. Imam Ibn Mubarak ni, Abdullah Ibn Mubarak, seorang tabi'in ya, dia mengutip daripada kata kalam Imam Mubarak, satu hadis kudusi, iaitu hadis kudusi yang berbunyi, apabila penghuni syurga telah masuk ke dalam syurga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabat mereka yang selalu bersama dengan mereka di dunia dulu, maka mereka pun bertanya kepada Allah, Ya Rab, wahai Tuhan kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang sewaktu di dunia dulu salat bersama kami, berpuasa bersama kami, ya, berjuang bersama kami. Ahli-ahli syurga ni, Allah datangkan dalam hati mereka ni, datang duk tanya ni, ambil berat ni. Dia dah dapat nikmat dah, dia dapat nikmat syurga dah, tapi Allah hadirkan dalam hati mereka, maha suci Allah, semuanya daripada kebaikan Allah, rahmat Allah. Allah hadirkan dalam hati orang beriman ni, orang soleh ni, ahli syurga ni, datang teringat dekat kawan dia, tak nampak muka kawan dia. Ini yang kita nak bagi tahu, rahmat Allah. Sebab tu sering kita sebut ya, kita masuk syurga ni dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Atau orang yang mana dia ni bukanlah baik mana, bahkan dia ni masuk neraka dulu, tapi kerana rahmat Allah, Allah jadikan, kerana amalan dia, perangai dia pernah kawan dengan orang-orang soleh. Allah Ta'ala ni jadikan datang dalam hati ahli syurga ni, yang orang soleh yang dalam syurga ni, datang teringat dekat dia. Walaupun kalau boleh dia dah tak nak teringat siapa pun dah boleh dah, tapi ini dikatakan kepemurahan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah bagi dia teringat dekat kawan dia. Mana kawan dia tak nampak, dulu semayang sama, puasa sama, tapi atas kerana dosa-dosa yang tidak diampunkan Allah Ta'ala, kawan dia ni kesan masuk neraka dulu. Tapi Allah nak jadikan di sini, dia antara bentuk kepemurahan Allah ya, di antara bentuk keampunan Allah Ta'ala esok di akhirat esok ini, dengan adanya syafaat daripada kawan ini. Maka Allah Ta'ala katakan kepada dia tadi, pergilah kamu ke neraka dan keluarkanlah sahabat-sahabatmu yang di dalam hatinya ada iman, walaupun hanya sebesar zarrah. Ya, riwayat ini dinisbahkan kepada Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu di dalam kitab Az-Zuhd. Maka itulah sebab kenapa Imam Ibn Al-Jauzi tadi menangis dengan mengungkapkan kata-kata yang sedemikian. Jadi di sinilah yang kita sebutkan tadi dalam satu tajuk yang kalau kita bincangkan sebagai suhbatus salihin. Jadi kita sahabat-sahabat ni,
kita kena pilih di atas jalan asbab ini, di atas perkara yang kita bincangkan ini. Maka dalam kehidupan kita ni satu perkara yang kita kena buat dan jadikan sebagai satu keutamaan kita sebenarnya, iaitu kita tak lepas daripada bersahabat. Kita tak lepas daripada bersahabat. Dan Allah tunjukkan sunnah Nabi dalam memperjuangkan agama pun dengan adanya sahabat-sahabat di sisi Nabi SAW. Namun kita hendaklah memilih siapa sahabat kita tu. Sebab Nabi SAW ada sebut dalam hadis, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu, Nabi kata, berada di atas agama sahabat dia. Seseorang itu berada di atas agama sahabat dia, bergantung dengan pegangan agama sahabat dia. Falyanzur ahadukum may yukhalid. Maka hendaklah seseorang daripada kamu memerhatikan siapakah orang yang dia ambil sebagai sahabat tadi. Kan? Di sini sahabat. Dalam konteks dakwah lain. Dalam konteks mendidik itu lain. Kita kena dekati semua masyarakat. Kita kena jadikan semua tu sebagai golongan sasar dalam dakwah, menyampaikan. Namun dalam bab bersahabat, Nabi pesan pada kita, carilah orang yang makna bersahabatnya memberi nilai tambah kepada iman kita. Carilah kawan yang menjadi asbab nilai tambah kepada agama kita. Yang ni kita nak cari. Dalam hadis yang lain Nabi kata, la tusahib illa mu'minah. Janganlah bersahabat menikah dengan orang-orang yang beriman. Maknanya pentingnya para sahabat tadi. Dalam kehidupan dunia, di dalam kehidupan akhirat, ada kelebihan dan fadilat di dalam suhbah salihin ini. Banyak. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi, ini yang kita bincangkan, kepentingan bersahabat tadi. Muslimin, muslimat. Kita carilah persahabatan ini. Sekarang ni kita dah tak boleh nak jumpa sahabat-sahabat dalam keadaan fizikal, terhad, terbatas. Namun kita kena usaha juga cari persahabatan ini. Carilah. Sahabat salih ini carilah. Kerana inilah satu daripada nikmat-nikmat, daripada hasanah di atas dunia ini. Kan kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakan kepada kami kebaikan di atas dunia ni. Di antara kebaikan di atas dunia ni dan juga kebaikan di akhirat adalah Allah rezekikan kita ni adanya sahabat-sahabat. Memiliki sahabat yang baik. Sahabat yang sentiasa menunjukkan kita ke jalan Allah SWT. Sahabat yang sentiasa mengingatkan kita kepada kebaikan dan manfaat. Ini adalah perkara yang kita perlu berikan perhatian di dalam kehidupan kita. Dia ada kesan dia dalam hidup kita. Nabi katakan duduk bersama dengan sahabat-sahabat, teman duduk yang baik ini, diumpama kita duduk dengan penjual minyak wangi. Kita tak beli minyak wangi, kan? Sebotol pun tak beli. Tapi kita kawan dengan penjual minyak wangi ni, duduk dekat kedai dia, melepak jadikan pot kita dekat kedai dia. Tak beli pun, sebotol pun tak beli. Minta free lagi dah. Kan? Minyak wangi free tak ada. Duk tanya macam tu. Tapi kawan ni duk tak bagilah, kan? Sekala calik lah. Maknanya walaupun tak beli, tapi nak bagi tahu duduk dengan kawan ni yang penjual minyak wangi ni, kita keluar balik rumah, wangi kedai kawan kita tadi ni duk lekat dekat diri kita. Macam itulah Nabi buat perumpamaan, kesan suhbah salihin, berkawan dengan orang-orang soleh ni, dia dapat juga tempiah-tempiah ada tu. Masya Allah, tabarakallah. Berbeza dengan kita berkawan dengan orang yang dia buat kerja yang mana kerja tu ada bau-bau dia. Bukanlah hina kerja tu, tapi nak bagi tahu lekat. Contohlah kita kawan dengan perokok lah, contoh. Kita tak isap rokok, tapi kawan dengan tu dekat baju, dekat baju kita, bau tu ada juga, masya-Allah. Dia tempiah tu ada juga, walaupun kita ni tak buat macam dia buat. Begitulah kesan yang dikatakan kawan tadi, suhbah salihin ni dalam kehidupan kita. Yang ni yang Nabi nak bagi tahu dekat kita, ataupun apa yang kita bincang di dalam kata-kata Imam Ibnul Jauzi tadi, dan juga dalil ataupun nas daripada Imam Abdullah bin Mubarak di dalam kitab Az-Zuhdu tadi. Baik. Suka saya sebutkan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dibincangkan. Contohnya kita lihat macam mana persahabatan. Kalau kita boleh tengok dalam cerita di Ashabul Kahfi. Pernah kita baca kan kisah Ashabul Kahfi.
Ashabul Kahfi ni 7 pemuda yang beriman. Allah kata mereka ni pemuda fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ada dibincangkan di dalam tafsir perkara ini. Tuan-tuan, selain 7 tu, apa yang ikut bersama dengan Ashabul Kahfi tadi? Kita semua tahu dah cerita dia. Adalah seekor anjing. Seekor anjing. Anjing ni bukan mukallaf. Apa maksud mukallaf? Anjing bukanlah dibebankan untuk ibadah. Dia anjing bukan dibebankan untuk syarak, melakukan perintah syarak. Tapi Allah bawa cerita anjing tu yang dibincangkan dalam tafsir. Anjing ni mula-mula nak ikut, mula-mula dia halau lah supaya jangan ikut, tapi dia ikut lagi sampai akhirnya mereka pun biarkan dia pun ikut bersama, duduk dalam gua ni bersama dengan Ashabul Kahfi. Masya Allah, beratus tahun duduk bersama dengan, duduk tidur dengan Ashabul Kahfi ni. Dan dikatakan anjing ni, Masya Allah, tabarakallah, kerana dia mendekati bersama dengan orang-orang yang soleh, Ashabul Kahfi tadi, maka dia dijadikan antara binatang yang akan muncul semula di dalam jannah Allah, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anjing yang bersahabat dengan orang soleh pun mendapat kebaikan daripada berdamping dengan orang-orang soleh tadi, apalagi kalau kita ni orang yang mukallaf ini, yang manusia yang diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kalau kita bersahabat dengan orang soleh, masya-Allah tabarakallah, lagi besarlah kelebihan dia, manfaat dia tu ada. Sebab itu jangan pandang kecil dan remeh dada ini, satu anjing yang berdamping, yang dia tidak dituntutkan beriman pun, tapi dia mendekati, dia merapati dan dia duduk bersama-sama dengan orang soleh pun, dia mendapat kebaikan daripada hal tersebut. Ini yang disebutkan, disyarahkan oleh Imam Qurtubi berkenaan dengan pendampingan anjing dengan Ashabul Kahfi ini. Disebutkan Imam Qurtubi ketika menafsirkan sebagian ayat daripada surah Kahfi, memetik kata-kata daripada Abul Fadl Al-Jauhari berhubung kewujudan anjing di kalangan pemuda Ashabul Kahfi yang disebut Allah Ta'ala dalam Quran. Menurut Abul Fadl, keberadaan anjing tersebut bersama pemuda Al-Kahfi menjadikan anjing tersebut merasa tempias keberkatan duduk bersama dengan orang-orang soleh, hingga Allah menyebutkan tentang anjing tu di dalam Al-Quran. Mana cerita pasal anjing tu? Kita pun tak ada cerita kita dalam Quran kan. Anjing tu diceritakan di dalam Quran. Kerana apa? Disebutkan dalam kalam Imam Al-Qurtubi tadi, kerana dia berdamping dengan orang-orang soleh. Dan dia dikatakan antara binatang yang akan ada semula di dalam jannah Allah SWT. Gunung Uhud. Gunung Uhud yang menjadi antara perkara penting dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia gunung je pun, tetapi Nabi kata, Gunung Uhud tu gunung yang dia cinta kepada kami, kami pun cinta kepadanya. Tengok, gunung pun nak bersahabat dengan Rasulullah SAW, cinta kepada Rasulullah SAW. Nabi kata nanti Jabal Uhud ni dia akan ada lagi di dalam syurga. Tengok dalam semua gunung-gunung ni, tapi Nabi bagi satu jaminan, Gunung Uhud dia akan muncul balik di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Ini kita antaranya alasan dia kerana kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah juga kelebihan-kelebihan, selain persahabatan, kecintaan pada Nabi SAW, agama juga menganjurkan kita mencintai dan bersahabat dengan para salihin. Uhibbus salihin, kata Imam Syafi'i. Uhibbus salihin walastu minhum. Waalaikumsalam kepada rakan-rakan yang baru bersama dalam kuliah zuhur kita, kuliah petang kita pada petang ini. Uhibbus salihin, kata Imam Syafi'i, aku cinta orang soleh walaupun aku ni bukan di kalangan mereka. Merendah dirinya Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kata, aku pun sayang kepada orang soleh. Imam mazhab kita, Imam Syafi'i, dia pun sayang kepada salihin. Mudah-mudahan dia kata dengan aku bersahabat dengan mereka ni, aku akan bersama dengan mereka tadi. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang kita bincangkan pada petang ini, tentang kelebihan suhbah salihin yang kita kena usahakan, kita kena cari, kita kena lakukan Dan perkara ini, masya-Allah, dia di antara perkara yang kita tak boleh abaikan. Sebab nanti di akhirat nanti ada orang yang dia menyesal, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab disalah pilih kawan dalam kehidupan ini.
Dia salah pilih kawan, esok dia menyesal. Dalam surah Furqan dia ada bagi tahu. Dalam surah Furqan Allah Taala ada angkat satu ayat di dalam Quran bagaimana orang yang dulu ni kalau mengikut sebabun nuzul ayat tersebut. Dia ni dulu jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi kerana dia dah tengok kebaikan-kebaikan Nabi dan sepatutnya dia bersahabat dengan Nabi. Nabi duk ajak dia beriman apa sebab. Tetapi kerana dia tak mau peduli, kerana dia nak dapat tempat, dia nak dapat perhatian, dia nak jaga kawan-kawan yang sama-sama kufur dengan dia tadi. Apa berlaku? Allah bagi tahu esok di akhirat esok orang yang ya laitani, ya, dia duk esok dia menyesal di akhirat esok. Nabi kata dalam keadaan dia tangan dia 10 jari ni masuk dalam mulut. 10 jari ni nak tunjuk kepada penyesalan di akhirat esok kepada orang yang dia silap pilih kawan. Dia kata alangkah ruginya aku, alangkah silapnya aku atas dunia dulu. Aku ni, ya, tak pilih dia sebagai kawan. Aku duk pilih orang-orang yang tak sepatutnya sebagai kawan ni. Penyesalan itu dikaitkan dalam penceritaan Quran tadi ni 10 jari ni masuk dalam mulut. Masya Allah, menyesal sungguh tu. Ya, kut satu jari saja tak nampak penyesal tu. Nak berita tahap penyesalan itu sampai 10 jari ni masuk dalam mulut. Itu cerita penyesalan di akhirat dalam bab salah pilih kawan. Boleh kita tolong cari nanti dalam surah Furqan, ada diceritakan tentang perkara itu, ya. Jadi inilah yang kita sama-sama dapat jadikan renungan kita, ya, dalam hidup ni. Kalau kita dah jumpa kawan-kawan yang soleh ni, kita peganglah sungguh-sungguh, ya. Tengok, ya, kita jadi macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Bersahabat sungguh-sungguh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan persahabatan itu, Masya Allah, ya, membawa kepada jannah Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan yang banyak. Jadikanlah macam diri kita sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila bersahabat dengan Nabi, Masya Allah, sahabat-sahabat mendapat kemuliaan apa? Mendapat kemuliaan Allah redha kepada mereka, radhiyallahu anhum. Jadi kalau hidup kita ni kita boleh berkenalan, bertaaruf dengan seramai mungkin, ya, tetapi Nabi pesan, la tusahib illa mu'minah. Janganlah bersahabat melainkan dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Sebab dia ada kebaikan dia ada faedahnya dalam kesempatan kehidupan hidup kita atas dunia ni. Dia ada kelebihan-kelebihan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Syafi'i juga berkata, jika engkau ada teman, Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu ada teman yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ya, kita ada kawan kita ni duk ingat kat kita. Duk hantar WhatsApp kat kita ke. Lah ni dah pindah dah ke BIP ke. BIP, duk hantar pesan dekat kita. Tak jemu-jemu hantar. Duk doa dekat kita, duk hantar pesan dekat kita. Duduk hantar tazkirah dekat kita, kan. Kita pun tengok, hari-hari bukan ada, kan, kawan-kawan kita hantar. Ataupun dia duduk ingatkan kita, ya, dia duduk tanya khabar kita. Kawan yang macam ni, kata Imam Syafi'i, maka peganglah erat-erat. Pegang dia erat-erat. Dah ni tak boleh pegang lah, kan. Duduk di rumah masing-masing. Masa pegang erat-erat ni, kita kena pegang persahabatan tu erat-erat. Pegang sungguh-sungguh, dia kata. Jangan kau lepaskan, kerana mencari teman yang baik itu susah, tetapi melepaskannya sangat mudah sekali. Bukan senang nak dapat ni. Kita kena berdoa kepada Allah SWT, tunjukkan kita, temukan kita dengan teman-teman yang saleh. InsyaAllah kalau kita memperbaiki diri kita, kita ikhlas mendekatkan diri kita kepada Allah, Allah Ta'ala akan temukan kita dengan sahabat-sahabat yang seperjuangan dengan kita. Sahabat-sahabat yang saleh, insyaAllah. Betulkan niat kita, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, baiki diri kita sungguh-sungguh, insya-Allah Allah tak akan biarkan kita. Allah ketemukan kawan-kawan yang saleh, menjadi kawan-kawan yang bersama di dunia dan di akhirat tadi. Maka Imam Syafi'i kata, pegang dia erat-erat kalau dah jumpa sahabat tadi, walaupun dia tak ramai, tapi persahabatan ini membawa kepada kebaikan, manfaat banyak di dunia dan di akhirat. Kata Imam Hasan Al-Basri, satu tokoh tabi'in,
murid kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hasan Al-Basri, dia berkata, perbanyakkanlah sahabat-sahabat mukminmu. Maka dia suruh kita ni cari sahabat-sahabat yang mukmin ni. Macam mana kita usaha duk cari harta, antara yang agama suruh kita cari ni, cari kawan-kawan yang mukmin. Kerana mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Kata Imam Hasan Al-Basri, carilah kawan-kawan yang salih, yang mukmin. Kerana Allah Ta'ala dengan izin dia, yang kita nak bagi kita dalam bab syafaat ni dengan izin dia. Man yashfa'u 'indahu illa biiznih, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saudara Fahmi ada share ayat surah Furqan tadi. Terima kasih banyak ya. Boleh sahabat-sahabat tengok posting daripada Muhammad Fahmi tentang ayat tadi yang salah pilih kawan tadi ni, telan 10 jari tu dalam mulut dia ya. Kata Imam Hasan Basri, kita sedang membicarakan kalam Imam Hasan Al-Basri, perbanyakkan sahabat-sahabat mukminmu. Mudah-mudahan rakan-rakan saya semua yang ada dalam live kita pada hari ini, ya, saya moga-moga dapat kita bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan saya nak ucapkan pada tuan-tuan semua yang ada dalam kelas kita ni, saya sayang tuan-tuan semua ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi suruh sebut. Nabi kata, kalau kamu sayangkan seseorang ya, kerana Allah Ta'ala, Nabi suruh lafazkan. Ya, saya nak bagi tahu lah, ni ada dekat kita punya live kita ni 109 orang. Saya nak cakap kan, daripada rancangan live kita ni, uhibbukum fillah, saya sayang kalian kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Nabi menganjurkan kita untuk ucapkan perkataan itu ya. Baik, kata ni banyakkan sahabat-sahabat yang baik, kerana para sahabat-sahabat yang baik, teman-teman yang soleh tadi memiliki syafaat di akhirat esok. Tapi syafaat yang paling atas tu sudah tentulah syafaat Nabi SAW lah. Tanpa kita menidakkan ada lagi syafaat yang lain. Contohnya syafaat puasa, syafaat Quran, ya, syafaat anak yang soleh. Banyak lagi syafaat-syafaat ni. Daripada sedekah, di antara syafaat tu yang Allah adakan esok dengan keluasan rahmat dia. Ya, Allah luas rahmat dia. Wasi'al rahmah. Keluasan rahmat Allah itu, di antaranya Allah menjadikan di antara ada orang yang dia mendapatkan syafaat kawan dia yang terlebih dahulu masuk syurga ya. Dia dapat syafaat daripada kawan dia, Allah izinkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tu yang kita nak tu tadi ni ya. Ini di antara bentuk-bentuk syafaat di hari akhirat. Dan tadi kita dah sebut ya, kalam kalau kamu tidak dapati aku di syurga, carilah aku di neraka, itu kalam yang kalau kita lihat dinisbahkan kepada Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah di antara perbincangan kita pada petang ini, tajuk yang sangat menarik untuk kita bincangkan ya. Tapi saya yang jelaskan lebih awal tadi bukanlah bermakna menganjurkan kita ni masuk ke dalam, minta masuk dalam neraka lah, nanti kawan-kawan kita cari kita ya. Bukan begitu ya. Awalan kita fahamkan lebih tadi, sebab kita semua tidak mau diazab oleh Allah SWT walaupun seketika. Ada riwayat sebut nanti ada ahli-ahli syurga yang Allah bawa keluar masuk ke dalam neraka ni, tertulis pada dahi mereka Jahannami. Maknanya mereka ni baru keluar daripada Jahannam, daripada neraka Allah ya. Kerana Allah jadikan mereka ni ada keimanan mereka ni, maka dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam di dalam syurga. Ada macam tu. Tetapi ya, kita sebut daripada hati kita, hati kecil kita hari ini, kita takut, tak tahan tubuh kita diazab oleh Allah Ta'ala ya, kulit kita semua diazab oleh Allah SWT. Kita tak mampu tahan, kena sakit dunia, api kecil dunia pun kita sudah tidak tahan, kita tak mampu ya. Bagaimana kita sanggup menahan kepanasan api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana api neraka Allah Ta'ala itu, ya Allah ya, gandaan dia 70 kali ganda daripada api dunia ini. Bagaimana kita sanggup menahan sakit dia? Maka kita tidaklah pernah menginginkan sedikit pun terlintas dalam hati kita untuk kita singgah di dalam neraka Allah SWT. Apapun ya, kita memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang kita bincangkan pada petang ini. Sekali lagi berkaitan dengan kelebihan persahabatan.
ya, persahabatan yang tu kita harapkan. Jadi dengan persahabatan itulah moga ada ya check and balance dalam diri kita. Ada ya betul. Kadang-kadang kita rasa dah okey dah. Kita rasa dah betul dah. Tapi bila ada kawan ya yang soleh ni, dia mengingatkan kita, itu penting. Kadang-kadang kita dah terlajak jauh dah, kawan yang soleh ni akan mengingatkan kita. Jadi penting kita menerima nasihat-nasihat daripada kawan yang soleh itu. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab ya, dia kata aku berterima kasih kepada orang yang menasihati diriku. Jadi bila kita persahabatan ni, kita kena bersedialah untuk menerima nasihat-nasihat yang baik. Sebab kalau dia orang tadi dia bukan sahabat, dia tak nak dipuji kita, dia angkat kita saja, dia lambung kita. Sebab apa? Dia ada kepentingan dia. Tapi seorang sahabat, dia tidak ada kepentingan dia. Kerana persahabatan tu kerana Allah SWT, maka dia inginkan persahabatan tadi ni cantik, dan persahabatan tadi ni dinilai sebagai satu amal soleh ketika mana dia balik jumpa dengan Allah SWT. Esok bila sahabat-sahabat ni, esok bila Allah jumpakan di dalam syurga, masing-masing akan mengucapkan ucapan salam ya sesama mereka, dan saling mengucapkan tahniah sesama mereka di dalam jannah. Masing-masing ada bercerita tentang kenangan-kenangan di atas dunia ni. Maka di antara kenangan-kenangan terindah yang ahli syurga ni seronok, teruja nak sebut-sebutkan hal itu, sudah tentulah di antara kenangan-kenangan terindah itu kerana kita adanya sahabat-sahabat yang soleh dalam kehidupan dunia ni. Itu antara menjadi satu kenangan. Bila kita masuk dalam syurga, kita akan bual-bualkan perkara itu. Terima kasihlah kawan dulu ya, tolong nasihatkan saya. Sebab inilah hari ini Allah bagi syurga dekat saya kan. Terima kasihlah dulu sudi tegur saya. Ini pentingnya. Benda tu akan jadi kenangan kita. Jadi kita esok balik akhirat esok, semua ada kenangan. Tapi apa? Kenangan yang menggembirakan ataupun kenangan yang menyedihkan. Cuba bayangkan kalau kita balik ke sana esok, kita kenang balik, ya Allah, kawan-kawan aku kan, tak siapa-siapa yang aku kawan. Dia akan jadi kenangan dia. Dan kita teringat pula kita dok berhabis masa dengan kawan-kawan yang merosakkan agama kita. Dia akan jadi kenangan juga. Tapi kalau kita sempat dalam kehidupan kita ini, di hujung perjalanan hidup kita ni, kita carilah kawan-kawan. Sebab tu setiap kita, orang yang kita jumpa, ya, mudah-mudahan kawan-kawan yang soleh kita itu orang yang akan kawan-kawan yang soleh ni, dia doa kat kita, dia tak bagi tahu kat kita. Ya, memanglah ada kawan bagi kita tadi aku doa kat kamu. Tapi kawan-kawan yang solehin ni, masya-Allah, dia doa kat kita ni banyak kan, dia tak cakap pun depan kita. Dia ada doa kita tengah malam. Yang ni Nabi beritahu doa apa? Bidhahril ghaib. Di antara kelebihan kawan atas dunia ni, kawan yang soleh ni, dia ada doa dekat kita tengah-tengah malam tu. Ya. Orang yang mendoakan kawan dia bidhahril ghaib, masya-Allah. Saya harap sahabat-sahabat tolonglah doa kat saya. Ya. Nabi kata siapa-siapa doa kat kawan dia bidhahril ghaib malam-malam, ya, tanpa pengetahuan orang yang dia doa itu, malaikat kata apa? Amin. Maknanya doa kawan kepada seorang kawan dia yang lain tanpa pengetahuan tu, doa tu mustajab sebab Allah hantar satu malaikat yang aminkan doa itu. Kemudian malaikat yang sama ni kata dekat orang yang doa tadi ni, untuk kamu juga, sama macam yang kamu minta dekat kawan kamu. Masya Allah, tabarakallah. Itulah nilai persahabatan. Kalau kawan, kalau bukan kawan, musuh, dia mencela kita, memaki hamun kita, dia melaknat kita kan. Tapi kawan, dia berdoa yang elok-elok kepada kita. Ini antaranya amalan yang Nabi sebut sebagai doa bidhahril ghaib tadi. Itulah nilai persahabatan. Ya. Dalam doa pun dia sebut nama kita. Dia sebut nama kita, tuan-tuan. Bayang kita. Yang ni kita nak carikan kawan macam tu. Dan esok Allah jadikan dalam nilai persahabatan ini, walaupun kita bersahabat dalam dunia maya ini, ya, kita satu hari kita tak ada, tuan-tuan. Bayangkan esok kalau Allah Ta'ala datangkan orang yang ada persahabatan yang tulus kerana Allah Ta'ala, hadir untuk solatkan kita. Bayang, ya, kalau boleh setiap orang yang kita jumpa, kita nak, ya, kita inginkan, ya, mudah-mudahan kawan-kawan kita ni yang kita jumpa, persahabatan ini, orang-orang ni lah yang akan solat jenazah kita nanti. Dengan diizinkan Allah SWT, ya, orang-orang sahabat-sahabat kita ni lah orang yang dia waktu semayang kat kita tu, dia bukan takat semayang macam tu saja, tapi dia semayang tu, dia doa dekat kita tu dengan sepenuh hati dia. Bayangkan kalau 40 orang, bayangkan kalau 100 orang sahabat-sahabat kita yang mendoakan kita, yang hadir
memberi penghormatan terakhir pada kita tadi ni. Kawan-kawan macam tu kita nak cari. Kawan-kawan yang datang tadi, ya, sebanyak-banyaknya Allah hantar. Allah hati terpepundahkan sebab atas nama persahabatan tadi. Tak boleh tak pergi, langkah pergi juga. Sebab apa? Inilah dia nilai persahabatan tadi, ya, di atas dalam kehidupan dunia yang akhirnya berpanjangan di dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah dia apa yang kita sempat bincangkan pada petang ini tentang tajuk yang telah kita sama-sama perkatakan tadi. Ya, sama-sama mudah-mudahan tak banyak manfaat dia, sedikit sebanyak adalah perkongsian kita pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, ya. Selagi saya katakan kepada kawan-kawan semua, saya sayang kalian kerana Allah Subhanahu Wa Taala, uhibbukum fillah. Mudah-mudahan ucapan ini datang daripada hati dan Allah Taala rezekikan persahabatan kita, ya, insya-Allah bersama-sama daripada dunia sampai di akhirat. Dia bukan satu nilai yang boleh dibayar dengan wang ringgit. Persahabatan adalah satu yang sangat mulia, sangat tinggi di sisi Allah, dipandang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kira sekadar itulah perkongsian kita pada petang ini. Mungkin mengambil masa rakan-rakan semua. Terima kasih banyak-banyak dengan penganjuran majlis ilmu kita daripada Didi Diana. Semoga kita semua dikurniakan sahabat yang membawa kita ke jalan syurga, amin. Pada Kak Roslini, dan tolong kawan nak berjaya, bukan nak dibayar pun, kan. Hadir solat maknanya doa, ya, pada kawan di malam hari. Jadi semua posting-posting tu sebenarnya apa yang kita bincangkan sebentar tadi. Dan Rosita, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Semua terima kasih juga sudi bersama pada perkongsian ilmu kita petang ini. Saya kira taklah sempurna apa yang saya sampaikan, tapi insya-Allah lah, ya, apa yang kita bincang tadi sikit sebanyak mudah-mudahan menjadi muhasabah diri kita, renungan kita bersama. Zul posting sunnah Nabi dan ucapannya, kita ucapkan saya sayang kamu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada semua, ya. Sama-sama kita doakan qiyamul lail, kita bangun malam tu doa kat kawan-kawan kita semua. Jangan kita lupa bizahril ghaib. Apa yang kita doa kat kawan-kawan kita dapat balik. Tak pernah rugi persahabatan itu, ya. Mendoakan kawan-kawan tidak pernah rugi, balik kepada diri kita semula, ya. Baik, terima kasih apa yang kita bincangkan. Sekali lagi, mudah-mudahan ada rezeki kita bertemu lagi dalam sesi yang akan datang, insya-Allah, dan tajuk-tajuk yang ada kelebihan manfaat kita bersama. Kalau tak sempat tengok pada awal, boleh tengok semula pada kita masukkan ataupun kita simpan video ini di dalam page ini. Boleh ulang tengok sama-sama, boleh share dengan rakan-rakan, kawan-kawan semua. Moga ada kelebihan dan ada manfaatnya bersama-sama. Terima kasih. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المسلمين والمسلمات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada petang ini pertemuan yang dirahmati-Mu Allah, dan jadikan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang mendapat keampunan dan keredaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jika ada pahala daripada apa yang kami lakukan pada petang ini, sampaikan pahalanya kepada kedua ibu dan ayah kami, ya Allah, kepada guru-guru kami, ya Allah, kepada sahabat-sahabat yang kami cintai kerana-Mu, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, dan kepada sekalian muslimin dan muslimat sama ada masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ya Allah, jadikan sebab baik amalan kami yang terakhirnya, jadikan sebab baik umur kami yang penghujungnya, jadikan sebab baik hari dalam hidup kami, hari kami kembali bertemu dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan di antara kebaikan hasanah di atas dunia ini, ya Allah, Kau ketemukan kami dengan sahabat-sahabat yang salih, ya Allah. Ya, rezekikan kami, ya Allah, suhbatus salihin, ya Allah, dan rezekikan kami dapat bangkit bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami yang salih di yaumul qiyamah nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kami menyatakan padamu, ya Allah, bahawa kami sayangkan sahabat-sahabat kami kerana-Mu, ya Allah. Kau bersaksilah, ya Allah, di atas ucapan ini, ya Allah, di atas ketulusan hati kami padamu, ya Allah, di atas persahabatan ini, ya Allah. Jadikan persahabatan kami kerana-Mu, ya Allah, bukan kerana keduniaan, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakan pahala kepada penganjur majlis ini, ya Allah, dan juga kepada semua yang bersama dalam majlis ilmu kami pada petang ini, ya Allah. Ya, berilah keampunan kepada mereka, kedua ibu ayah mereka, ya Allah, dan segala ahli keluarga mereka, ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami daripada wabak
daripada bencana, daripada malapetaka dan juga daripada hukuman-Mu ya Allah. Angkatlah daripada kami ya Allah bala bencana, wabak dan malapetaka ini ya Allah. Ya Allah, ya sembuhkanlah rakan-rakan kami yang sedang diuji ya Allah dengan wabak ini dan juga apa penyakit-penyakit yang lain ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah. Angkatlah kemarahan-Mu pada kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang sentiasa bertaubat dan memohon ampun kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, kami lemah ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, kami lemah ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah kami ya Allah, kami sakit ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah diri kami padamu ya Allah, kami dah terlalu jauh daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami memohon daripada majlis yang berkat ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dan panjangkan umur kami agar kami dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan Kau telah angkat wabak ini daripada kami ya Allah. Kami berterima kasih padamu ya Allah. Kami bersyukur kerana menjadi hamba-Mu ya Allah. Kami bersyukur kerana kami menjadi umat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, kenankan doa kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Ya Allah, berilah pahala yang besar kepada rakan-rakan kami Frontliner ya Allah, yang berjuang dan berkorban ya Allah, meninggalkan rehat mereka dan keluarga mereka untuk memberikan khidmat yang terbaik ya Allah kepada umat Islam ya Allah. Ya Allah, berilah pahala kepada semua orang yang mengambil berat kepada orang yang lain ya Allah. Berilah pahala yang besar dan syurga-Mu kepada orang yang menjadi tangan yang di atas pada saat ini dan pada ketika ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Wal 'asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Jumpa lagi. Terima kasih.